Okey, angin dah on. Kompresor pun dah hidup. Angin. Okey. Sudah sejuk. Jadi video hari ini adalah tentang macam mana aircon berfungsi dan kenapa ada aircon yang jimat elektrik dan ada yang aircon tak jimat sangat. Ada aircon yang hanya dapat 1 bintang dalam dia punya energy efficiency dia tu, dan ada yang dapat 5 ke 4 bintang. Kenapa? Jom saya share. Benda pertama yang kita kena tahu adalah wujudnya coil yang ada refrigerant dalam tu. Dan dekat coil ni ada kepingan-kepingan besi. Dia sama je dengan heatsink komputer kat rumah kita. Tujuannya adalah untuk menambah luas permukaan. Kalau kita letak plate besi sekeping je, macam kita ada coil-coil banyak dalam tu kan. Kalau coil je saja, dia punya luas permukaan tak banyak. Jadi untuk menambah luas permukaan, dia akan letak plate-plate besi macam ni. Lepeh-lepeh-lepeh-lepeh. Sama macam kita punya aircon. Lagi banyak luas permukaan, lagi banyak angin yang dapat disejukkan. Sebab tu dia kena buat plate-plate besi. Dia ada coil, lepas tu dia ada plate-plate besi tepi tu. Dekat indoor unit ni kita ada coil, dan dekat kita punya outdoor unit pun ada coil. Kita tengok apa dalam tu. Sekarang kita buka ni. Yes. Tengok ni. Ada banyak coil dan setiap coil tu akan melekat ataupun connect pada kepingan-kepingan besi. Ini semua untuk menambahkan luas permukaan. Sama macam yang dekat indoor unit kita ni. Ada coil dan heatsink dia. Andai kata kita punya outdoor unit ni kita letak dalam peti sejuk. Tempat tu sejuk. Kat bilik kita agak panas kan? Sini panas, dekat sini sejuk. Andai kata ni contoh. Kita punya aircon ni akan keluarkan udara yang sejuk. Kenapa? Sebab tenaga haba daripada udara yang dalam bilik kita yang panas tu akan masuk diresap oleh kita punya heatsink ni. Heatsink ni bila dah panas, dia akan transfer haba ke sini. Kita punya heatsink yang dalam peti sejuk tadi tu. Bila haba dipindahkan dekat tempat yang sejuk, haba tu akan terbebas. Sebab haba ni akan pergi ke tempat yang kurang haba. Bila outdoor unit kita ni ada dekat tempat yang sejuk, dia akan keluarlah haba kat sini. Masalahnya sekarang, kita punya outdoor unit ni bukan kita letak dekat tempat yang sejuk. Kita letak dekat tempat yang panas. Luar panas, dalam panas. Macam mana tiba-tiba dalam boleh sejuk? Itu dekat ni. Sini kita ada kita punya kompresor. Kompresor ni akan kompreskan kita punya refrigerant dan masuk dalam kita punya coil ni. Refrigerant tu akan jadi panas bila kita kompres. Haba yang panas tadi tu kita kena buang. Sebab tu kita letak kipas ni. Bila ada kipas, kipas ni akan tarik udara sejuk dan haba tu akan pindah ke udara yang sejuk. Barulah kita punya refrigerant tu akan jadi sejuk dan dia akan keluar dekat sini masuk ke expansion valve. Saya tak nampak kat sini tapi kat area sini lah. Expansion valve tu akan sembuh balik refrigerant dan masuk dekat kita punya aircon. Dia akan sejuk sini. Kompresor dah ada, expansion valve dah ada, tapi macam mana ending dia udara yang keluar ni boleh sejuk? Apa yang membuatkan kita punya refrigerant ni tiba-tiba sejuk balik? Yang jauh lebih sejuk daripada suhu bilik. Macam mana? Part ni paling menarik bagi saya lah, tapi sebelum tu bagi saya pasang balik lah benda ni. Okey, sini ada model 3D yang saya buat malam tadi. Okey, ini indoor unit dan outdoor unit kat sini. Kita tengok dulu kita punya indoor unit. Ini kita ada heatsink tadi lah. Kita ada coil, lepas tu coil tu ada lekat dengan plate-plate besi kan. Jadi heatsink dan kita ada kipas kat sini. Kipas ni penting untuk menarik angin masuk ataupun lalu kat kita punya heatsink. Kalau heatsink kita panas, maka panaslah angin yang keluar. Kalau sejuk, maka sejuklah. Dan dekat sini kita punya outdoor sama juga. Ada kipas, ada heatsink. Kalau coil tu panas, maka angin yang keluar pun panas juga. Okay, settle untuk kita punya coil indoor dan outdoor kita. Sekarang kita fokus dekat tempat yang di mana magic tu berlaku. Satu dekat kita punya kompresor ni, di mana tujuan ni untuk mengkompres ataupun memampatkan kita punya refrigerant. Dan ini kita punya expansion valve. Ni biar kejap, saya terangkan kompresor dulu. Okay, kompresor tujuan dia untuk memampatkan kita punya molekul refrigerant yang datang daripada kita punya indoor punya coil. Masa ni, refrigerant kita dalam keadaan gas yang suam suhu dia. Lembab-lembab, dia tak panas sangat, dia suhu bilik lebih kurang. Nampak tu? Gas kan, dia jarak sikit molekul. Bila masuk dalam kompresor ni, dia akan rapatkan kita punya molekul refrigerant tu menjadi cecair. Dan dia akan jadi cecair yang panas. Dia molekul tu rapat-rapat dan dia panas. Sebab tu saya bagi warna merah tu. Sebelum ni suam, sekarang panas. Yang panas ni, refrigerant yang panas ni akan lalu pergi ke kita punya outdoor coil, menyebabkan kita punya heatsink kat belakang ni jadi panas tau. Bila panas, ada haba yang banyak. Jadi haba tu kita buang dekat kipas ni. Dekat sini kita punya refrigerant yang dalam keadaan cecair tadi tu, yang cecair panas tu, dia akan berubah menjadi suam-suam sikit, sejuk-sejuk lah. Dia akan lebih sejuk lah kat sini sebab haba tu banyak dah dibuang.
Sekarang kita punya refrigerant yang dalam keadaan cecair ni dah kurang tenaga haba dia sebab dah dibuang haba-haba tadi tu. Bila dia dah kurang tenaga haba, kita lalu pula dekat kita punya expansion valve ni, molekul-molekul yang rapat tu akan dipecahkan, dia akan dikembangkan daripada cecair kepada gas. Dia berubah daripada cecair kepada gas. Bila kita nak tukarkan cecair kepada gas, kita perlukan tenaga, dan tenaga yang kita gunakan adalah tenaga haba yang ada dalam kita punya cecair refrigerant sebelum ni. Dalam tenaga haba tu sikit, kita guna pula yang sikit tu, ending dia, output tu dia akan hasilkan refrigerant yang berbentuk gas yang sejuk sebab tenaga haba tu dah kurang. Bila dah sejuk sini, dia lalu masuk kita punya indoor unit, maka sejuklah dekat coil-coil sini. Kipas ni pula duk tarik angin yang banyak lalu kat celah-celah heatsink, celah-celah coil yang sejuk tu, mengakibatkan kita dapat udara yang sejuk. Ending dia, output dia, bilik kita jadi sejuk disebabkan haba tu dah diresap masuk dalam kita punya aircon ni, dekat kita punya celah-celah coil tu. Dan coil-coil tu pula akan buatkan kita punya refrigerant ni jadi suam. Tadi sejuk, dia jadi gas yang suam disebabkan haba sudah diserap masuk dalam kita punya gas refrigerant ni. Lalu kompresor, dia padatkan balik, akan output menjadi cecair yang panas. Dan proses ini berulang. Inilah dia asas aircon, penyaman udara kita. Dan saya dapat ni daripada MyDia lah, dia sponsor video ni. Nombor 1 air treatment brand. Boleh lah. So, jelas. Sekarang saya nak cerita pula tentang macam mana kita boleh jimat elektrik. Contoh, kalau saya pakai yang MyDia ni, saya dapat dalam 4 bintang dia punya penggunaan tenaga dia. Dan kenapa dia ada teknologi ni? Inverter. Apa pula inverter ni? Secara mudahnya, beza antara aircon yang inverter dengan yang tak inverter, boleh anggap macam saya punya screwdriver ni, saya punya drill driver ni kan. Kalau aircon yang lama, yang biasa yang bukan inverter punya aircon, bila suhu tu bilik kita panas, dia akan hidupkan kita punya kompresor, nak sejukkan kita punya bilik. Dia akan on. On kuat je, dia akan on maksimum. Tapi bila kita punya suhu bilik kita dah sejuk, dah sampai dia punya level takat yang kita tentukan dia tu, kalau contoh dalam 22 darjah Celsius, dia dah sampai 22 darjah Celsius, daripada on tadi, dia akan terus off. Terus off. Dia daripada on, dia terus off. Macam tu. Itu yang kalau kita tengok kompresor yang non-inverter, yang bukan inverter, kita akan kejap dia hidupkan dia punya inverter. Lepas tu bila lama sikit, terus mati. Senyap terus inverter kat luar kan. Dia tu lah, dia on, dia off. Dia on, dia off. Setiap kali nak on tu, dia akan gunakan tenaga yang banyak sebab dia nak hidupkan kompresor tu daripada off kepada on. Lepas tu pula, bila dia on, dia akan maksimum on dia tu. Bila dia off, terus senyap. Untuk inverter punya aircon ataupun sebarang lah peranti peti sejuk ke apa yang inverter kan, dia punya konsep dia, kompresor je dia bukan hidup on off gitu. Dia dynamic sikit. Dynamic ni maksud saya dia boleh berubah-ubah lah. Dia bukan hanya passive on off saja. Kalau dia perlukan tenaga yang banyak, dia nak sejuk kuat, dia akan laju macam ni. Bila dia dah sampai suhu yang cantik, dia akan slowkan kita punya kompresor tu. Dia akan sentiasa on, tapi penggunaan tenaga dia optimum. Okay, saya akan selimut saya punya aircon ni supaya angin yang sejuk daripada aircon ni keluar, dia akan masuk balik dekat belakang tu. Nak bagi dia punya sensor dia detect yang suhu ni dah sejuk. Bila suhu dah sejuk, kita akan tengok yang kompresor ni takkan mati terus. Dia akan jalan slowly je supaya maintain punya suhu. Saya gunakan solar generator saya yang baru repair itu. Kita on. Okay. Alright, tu baru kipas dia hidup. Tunggu jap kompresor dia hidup jap. Okay. Ni kompresor pun dah hidup. Bising dah kan? Tengok power yang digunakan adalah dalam 736 watt. Lebih kurang 700 watt macam tu lah. Kita tengok kat belakang ni. Alright, angin dah cantik sejuk dalam ni. Tengok penggunaan tenaga dia. Akan drop daripada 700 tu, drop 400, 300, 200. Ada yang boleh sampai secah 160 pun sampai. Sekejap macam ni. Sampai 180 pun boleh sampai tau. Dia optimumkan penggunaan tenaga dengan suhu semasa. Bila saya dah buka selimut dia tadi, dia akan detect yang suhu dia dah tak sejuk dah. Dia akan naikkan balik penggunaan kompresor ni. Tenaga yang kita gunakan akan naik balik, nampak sampai cecah 800 watt. Inilah dia kelebihan inverter. Dia punya penggunaan tenaga tu akan lebih optimal berbanding dengan yang non inverter.
Kalau nak lebih efisien lagi, kita boleh install dia punya Wi-Fi Smart Kit. Kalau macam ni yang Mydia punya, dia ada lah yang Wi-Fi Smart Kit ni. Saya install dia dekat dia punya display panel ni. Dia ada macam connection USB tu, cocok terus saya punya Smart Kit. Maybe dalam ni dah ada Wi-Fi modul dengan Bluetooth modul sini, saya pun tak pastilah. Tapi ini akan membolehkan kita ada fungsi di mana kita boleh gunakan dia punya mobile apps. Saya pasang dulu ni mobile appsnya. Saya boleh tengok suhu aircon saya boleh tengok juga suhu ruang saya tu, ruang bilik saya. Yang macam sekarang ni dekat luar dia panas sikit lah, 31 darjah Celsius. Saya boleh control saya punya aircon dekat sini. Apps ni dia akan connect dekat Wi-Fi rumah kita. Jadi kalau kita tak ada dalam bilik pun kita boleh control kita punya aircon. Kalau rumah kita banyak aircon, bagi saya fungsi macam ni memang sangat-sangat bagus. Sebabnya aircon akan jadi penyumbang bil elektrik paling banyak kat rumah kita. Adalah macam-macam fungsi-fungsi lain. Nak adjust dia punya 3D airflow cooling pun boleh, di mana kita boleh gerakkan kipas ni ke kiri ke kanan dan atas bawah. Tapi paling best bagi saya adalah dia punya fungsi schedule ni. Saya boleh setkan penggunaan aircon saya mengikut hari dan masa. Berapa kelajuan apa semua saya boleh set kat sini. Penggunaan elektrik dia memang akan optimum habis. Lepas tu ada banyak-banyak lagi function. Kalau korang install, bolehlah godek-godek sendiri. Nak tutup, pakai ni pun boleh. Okey, sekarang kita dah tahu macam mana aircon berfungsi dan kenapa ada aircon yang boleh jimat elektrik dan ada yang tak. Dan satu lagi, obviously video ni disponsor oleh Mydia. Diorang hantar bagi satu unit aircon kat saya ni yang inverter punya. Harga bawah 2000 macam tu kot. Tengoklah, sebab inverter punya memang akan sedikit costly berbanding yang non inverter, tapi ada kelebihan dia yang saya dah terangkan tadi. Alright, saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Jangan lupa follow Banding Buat, subscribe YouTube Banding Buat. Saya Wan Syafiq. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Nak cabut pula.